Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah perjumpaan kita yang ke-13 untuk mempelajari ayat dan hikmah dari surah An-Nur, di mana dalam majlis ilmu kita di petang hari ini insyaAllah kita akan mengupas ayat yang ke-32 sehingga ayat yang ke-34. Tafsir yang menjadi rujukan utama kita di dalam majlis ilmu ini adalah tafsir Al-Imam Ibn Kathir, dan saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibn Kathir, atau tepatnya ringkasan dari terjemahan tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota itu sebagai rujukan utama di dalam majlis ilmu ini. Dan seperti biasa dalam majlis ilmu ini ianya terbuka kepada apa-apa soalan jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan, sama ada berkaitan dengan perkara yang tengah kita kupas atau berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya tanpa perlu menunggu akhir pertemuan. Soalan boleh tuan-tuan dan puan-puan tulis di dalam chatroom yang ada di dalam Zoom meeting ini, atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh terus buka mikrofon dan bertanya soalan yang ingin ditanyakan. Surah An-Nur masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah selepas Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan surah ini diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW. Allah turunkan dan Allah kaitkan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah SAW, sama ada terjadi pada diri Rasulullah SAW atau para sahabat, atau terjadi pada orang lain, pada orang kafir ataupun orang munafik. Surah An-Nur boleh kita jumpai dalam Al-Quran pada susunan yang ke-24. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah agama yang Allah turunkan adalah cahaya yang menerangi diri, keluarga dan masyarakat. Surah An-Nur kita boleh bahagi isi kandungannya kepada dua isi kandungan utama. Mula dari ayat 1 sehingga ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perbuatan keji yang kita sebagai orang yang beriman mesti menjauhkan diri darinya. Pada bahagian yang kedua, mula dari ayat yang ke-27 sehingga akhir ayat dari surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang patut ada pada diri kita, orang-orang yang beriman, sama ada sebagai satu individu atau satu bahagian dalam keluarga atau satu bahagian di dalam masyarakat. Ini ayat yang insya-Allah kita akan kupas panjang jika kita tengok apa yang kita akan pelajari dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Tiga perkara yang kita mahu capai di akhir pertemuan nanti adalah, yang pertama, kita memahami perkataan-perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat ini, dan kerana ayatnya banyak, maka boleh jadi sebahagian dari ayat-ayat tersebut kita akan kupas maksud darinya dengan ringkas sahaja. Perkara yang kedua adalah kita memahami apa yang dikupas, apa yang dibahas, apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Kathir. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita boleh mengambil pengajaran untuk memperbaiki keimanan kita, membina keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, dan mempercantik amal ibadah kita kepada Allah. Itu tiga perkara yang kita mahu capai di akhir pertemuan nanti. Kita mulakan dengan ayat yang pertama. Sebelum masuk dalam ayat ini, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ayat-ayat yang mulia ini, iaitu ayat 32, 33, 34, mengandungi hukum-hukum yang kukuh dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah tegaskan. Pada bahagian pertama, ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu, dan nikahkanlah dan kahwinkanlah. Allah perintahkan kita, para wali, untuk menikahkan, untuk mengkahwinkan
al-ayama, orang-orang yang bujang di antara kamu. Dan nanti kita akan ketahui berasaskan kepada apa yang dikupas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwa perkataan al-ayama dia bukan saja tertuju kepada lelaki atau perempuan yang belum pernah berkahwin, tapi mereka yang tak ada pasangan. Al-ayama, lelaki dan perempuan yang tidak memiliki pasangan, yang tiada suami, yang tiada istri. Sama ada kerana belum pernah berkahwin, atau telah berkahwin tapi kemudian kehilangan pasangan mereka, sama ada kerana perceraian atau kerana kematian. Sehingga perkataan al-ayama lebih luas maknanya dibandingkan dengan orang-orang bujang. Ia semua lelaki dan perempuan yang tiada pasangan, tiada suami, tiada istri. Wa ankihul ayama minkum, di antara kamu, wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang saleh daripada hamba-hamba lelaki kamu dan hamba-hamba perempuan kamu. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berkahwin, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada wali, sama ada ibu bapa, ibu ayah, ataupun dalam konteks ayat ini juga tertuju kepada para tuan, kepada hamba-hamba sahaya. Kerana itu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkahwinkan. Dan sebagian ulama berpandangan bahawa berkahwin adalah wajib bagi sesiapa yang mampu. Bagi sesiapa yang memiliki kemampuan fizikal, diri, emosional dia, dan kemampuan harta, mereka wajib untuk berkahwin. Dan mereka, para ulama yang mengatakan berkahwin adalah sesuatu yang wajib, mereka berhujah dengan sabda Nabi SAW. Yang pertama, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada sahabat Nabi SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyeru, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Sesiapa di antara kamu yang mampu berkahwin, maka berkahwinlah. Ada perintah dari Nabi SAW kepada orang yang memiliki kemampuan. Sehingga dari situ, seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, sebahagian ulama berpandangan bahawa kerana Rasulullah suruh, Rasulullah perintahkan, maka ia bermaksud sesuatu yang wajib. Meskipun demikian, kita tahu sebahagian ulama yang lain berpandangan bahawa perintah dari Nabi SAW tersebut adalah perintah yang menunjukkan bahawa ia adalah perbuatan yang baik, tidak tertuju kepada perkara yang wajib. Kenapa? Sebab di dalam kehidupan Rasulullah SAW, meskipun Rasulullah SAW galakkan orang untuk berkahwin, di antara umat Islam meskipun digalakkan untuk berkahwin, tapi kerana di dalam ayat ini, ianya dikaitkan dengan kemampuan. Dan tentunya kemampuan adalah sesuatu yang luas. Ada orang yang memiliki kemampuan harta, tapi tidak memiliki kemampuan dari segi emosional, tidak memiliki kemampuan dari segi fizikal dia, maka sudah tentu dari situ lebih mudah untuk kita memahami pandangan majoriti ulama yang berpandangan bahawa berkahwin adalah satu perkara yang digalakkan di dalam agama yang tidak wajib, sebagaimana solat adalah sesuatu yang wajib. Solat sesuatu yang wajib, tiada perbezaan pandangan padanya. Tapi berkahwin adalah sesuatu yang digalakkan di dalam agama, di mana kita tahu tadi Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada sebahagian dari ulama yang berpandangan bahawa ia adalah perkara yang wajib. Para ulama yang mengatakan berkahwin adalah perkara yang wajib, juga mereka menyebutkan dalil-dalil yang lain dari hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam kitab Sunan. Kita ulang kaji sedikit kembali apa yang dimaksud dengan kitab Sunan.
Kitab Sunan adalah kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama, yang disusun berasaskan kepada bab-bab yang berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Para ulama yang kitab-kitab mereka terkenal dengan nama kitab-kitab Sunan adalah Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Ibnu Majah. Kitab-kitab yang mereka susun dikenal di kalangan para ulama sebagai kitab Sunan kerana mereka menyusun kitab tersebut selalunya berasaskan kepada tajuk-tajuk yang berasaskan kepada sunnah Nabi SAW. Berbeza dengan sebahagian ulama yang lain yang menyusun kitab mereka mengikut kepada perkara-perkara yang berbeza. Al-Imam Ahmad misalnya menyusun kitab hadisnya berasaskan kepada siapa sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Sehingga hadis-hadis tersebut tersusun bukan berasaskan kepada sunnah atau tajuk-tajuk tertentu, tapi disusun berasaskan kepada siapa sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis tersebut. Kembali kepada apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Dalam kitab Sunan disebut pula bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwaju wa tawaladu wa tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Berkahwinlah. Ada lagi perintah dari Nabi SAW untuk berkahwin. Beranak pinaklah. Berusahalah agar mendapatkan zuriat, mendapatkan anak keturunan, kerana aku berbangga dengan bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang terakhir, Rasulullah SAW akan berbangga dengan kejayaan Rasulullah SAW untuk memimpin umat dengan jumlah, dengan bilangan yang sangat ramai, kerana keramaian tersebut hanya didapatkan dengan perkahwinan. Maka dari sini juga hadis ini digunakan oleh sebagian ulama yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir untuk mereka menguatkan pandangan mereka, menegaskan pilihan pandangan mereka bahawa berkahwin adalah satu perkara yang wajib di dalam agama. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW sampai mengatakan hatta bisiqti, walaupun dengan anak yang gugur. Maksudnya adalah anak yang gugur, anak yang sama ada terlahir dalam keadaan mati, atau terlahir dalam keadaan belum cukup masa dia di dalam kandungan, sehingga hidup hanya sekejap, lalu kemudian meninggal dunia. Mereka semua, kanak-kanak tersebut, di akhirat nanti masuk dalam himpunan umat Rasulullah SAW. Dan bahkan kita semua tahu bahawa kanak-kanak tersebut, mereka sudah mesti akan memberikan syafaat kepada ibu mereka, kepada ibu ayah mereka, jika ibu ayah mereka adalah orang-orang yang hidup dan mati dalam keadaan beriman. Kembali kepada bahagian pertama dalam ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyampaikan apa yang tadi kita sebutkan, bahawa perkataan al-ayama adalah bentuk jamak, bentuk plural dari perkataan aim. Perkataan ini digunakan untuk maksud perempuan yang tidak bersuami atau lelaki yang tidak beristri, sama ada mereka pernah berkahwin lalu berpisah atau belum pernah berkahwin. Artinya, ia bukan saja digunakan untuk orang bujang yang belum pernah berkahwin, tapi ayat ini juga tertuju kepada orang-orang yang dulu pernah ada pasangan, kemudian terpisah ataupun bercerai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim." Jika yakunu,
mereka adalah jika mereka adalah fuqara, orang-orang yang fakir. Jika mereka adalah orang-orang yang fakir, jika orang-orang Islam yang Allah perintahkan tadi adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yughni, Allah akan memberikan kekayaan. Yughni himullahu min fadli. Allah mesti akan memberikan kepada mereka kekayaan min fadli, daripada limpah kurnianya. Perkataan yughni bermaksud memberi kekayaan, atau lebih tepatnya ia bermaksud memberi kecukupan. Kerana dalam kefahaman kita, kekayaan bermaksud harta yang banyak. Tapi kecukupan adalah harta yang memberikan kepada kita kecukupan. Sebab ada orang yang banyak harta yang dipandang oleh orang lain sebagai orang yang kaya, tapi tak pernah merasa cukup. Berbeza dengan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta yang dalam pandangan orang lain mereka memandang sebagai orang yang kesusahan, tapi hidup mereka cukup. Apa yang mereka hajatkan, apa yang mereka perlukan, apa yang penting dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan. Dan itu yang lebih tepat dan itu yang lebih penting di dalam kehidupan kita. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta sebanyak apapun, jika tiada sifat kecukupan yang ada di dalam diri kita, maka hidup kita akan sentiasa tertekan, hidup kita tidak akan tenang. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita sesuatu yang cukup untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk pendidikan, untuk kesihatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecukupan. Saya ulangi sekali lagi perkataan yughnihimullahu min fadli. Ia memiliki dua makna utama. Makna yang pertama adalah memberikan kekayaan. Makna yang kedua adalah memberikan kecukupan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas. Alim, maha mengetahui. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi SAW yang memberikan kefahaman kepada kita bahawa di antara jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan kepada kita, rizki kita adalah dengan melalui perkahwinan. Dari perkahwinan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kepada pasangan tersebut jalan untuk mendapatkan limpah kurnia Allah. Sama ada dengan makna pertama yang tadi kita sebutkan, Allah berikan kekayaan kepada mereka, atau makna kedua yang tadi kita sebutkan, Allah memberikan kepada mereka kecukupan. Riwayat pertama dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Allah menggalakkan orang-orang yang beriman untuk berkahwin. Allah menjanjikan orang yang merdeka dan hamba, Allah memerintahkan orang yang merdeka untuk berkahwin dan juga hamba abdi, serta menjanjikan kepada mereka kekayaan. Atau makna yang kedua tadi dari perkataan al-ghina adalah kecukupan. Riwayat yang kedua dari sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi, kawan dalam perjalanan hijrah, bapa mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, berkata, taatilah Allah dalam perintahnya tentang perkahwinan. Ia merujuk kepada ayat ini. Allah perintahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan untuk berkahwin, dan Abu Bakar As-Siddiq berkata, niscaya dia akan tunaikan janjinya untuk memberikan kekayaan. Sekali lagi, makna kekayaan di dalam bahasa Arab, al-ghina, dia boleh bermaksud kekayaan, atau yang lebih tepat adalah kecukupan. Riwayat yang ketiga dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, carilah kekayaan melalui perkahwinan. Artinya, mintalah kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui jalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, yaitu dengan berkahwin. Al-Imam Ibnu Katsir kemudian sampaikan kepada kita satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun," ada 3 golongan, "Haqqun 'ala Allah," sudah menjadi satu hak bagi mereka ke atas Allah Subhanahu wa taala, aunuhum, untuk Allah memberikan bantuan kepada mereka. Ada 3 golongan yang berhak mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Allah mesti akan bantu mereka. Allah mesti akan tolong mereka. Yang pertama, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang berkahwin kerana mahu menjaga kehormatannya. Orang yang berkahwin dengan tujuan yang mulia. Orang yang berkahwin dengan tujuan yang ikhlas. Orang yang berkahwin untuk menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga, kehormatan agama, agar mendapatkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Dari sini kita memahami keadaan yang pertama. Yang kedua adalah wal mukatabu yuridul ada, adalah hamba yang membuat perjanjian untuk memerdekakan diri yang mahu menunaikannya. Berkaitan dengan poin yang kedua, kita akan kupas ia kerana ada bahagian ayat nanti yang berkaitan dengan keadaan ini. Dan yang ketiga adalah wal ghazi fi sabilillah, orang yang berperang, orang yang berjuang di jalan Allah. 3 golongan ini Allah mesti memberikan bantuan kepada mereka. 3 golongan ini Allah mesti memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan Nabi SAW, seperti yang selalu kita dengar dalam riwayat hidup Nabi SAW, pernah mengkahwinkan seorang lelaki yang tidak memiliki apapun kekayaan kecuali kain yang menampal pada tubuh badannya. Ada seorang sahabat ketika itu yang sangat miskin, yang apa yang dia miliki hanya pakaian yang menampal pada tubuh badannya. Bahkan ketika Nabi SAW meminta dia untuk menyediakan cincin sebagai mas kahwin, lelaki itu tak mampu untuk menyediakannya meskipun cincin dari besi. Lalu Nabi SAW tetap mengkahwinkan lelaki tersebut dengan maharnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Allah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada mereka berdua. Ini mengajarkan kepada kita untuk memberikan peluang, memberikan kemudahan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita yang mahu berkahwin. Jangan susahkan sesuatu yang baik. Jangan susahkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jangan susahkan sesuatu yang halal, sehingga ketika kita menyusahkan perkara-perkara yang halal, orang akan lebih mudah untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Jika yang halal dimudahkan, sudah tentu kita mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Sudah tentu kelapangan, kemudahan, kelapangan rezeki Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli." Dan orang-orang yang tidak berupaya, tiada kemampuan untuk berkahwin, hendaklah menjaga kehormatan diri mereka. Jauhkan dari perkara yang haram, sehingga Allah memberikan kekayaan kepada mereka. Atau seperti yang kita dah fahami, bahawa perkataan al-ghina, perkataan kekayaan di dalam bahasa Arab, ia boleh juga bermaksud memberikan kecukupan kepada mereka daripada limpah kurnianya.
Berkaitan dengan bahagian ini, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, ini adalah perintah Allah kepada mereka yang tidak mampu berkahwin agar menahan diri daripada perkara yang haram, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan jalan kepada mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan. Ia juga berasaskan kepada apa yang kita baca di dalam hadis tadi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaum, fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang ada kemampuan, hendaklah maka berkahwinlah, kerana ia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi benteng baginya. Kemudian, pada ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Dan hamba-hamba kamu yang ingin membuat perjanjian untuk memerdekakan diri mereka, maka hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, ini adalah perintah Allah kepada tuan pemilik kepada hamba tersebut agar menerima permintaan mereka untuk membuat perjanjian kebebasan dengan syarat hamba tersebut mempunyai kemampuan dan usaha untuk membayar sejumlah harta yang dipersetujui. Ringkasan dari perkara ini adalah, dulu ketika di dalam kehidupan ada golongan hamba abdi, hamba sahaya, maka di dalam Islam hamba-hamba tersebut memiliki hak layaknya orang merdeka. Hak untuk bekerja, hak untuk mencari nafkah, hak untuk mengumpulkan harta milik mereka sendiri. Dan apabila mereka mahu untuk menjadi orang yang merdeka, mereka boleh membuat perjanjian dengan tuan mereka bahwa saya akan bekerja untuk mencari nafkah dan saya akan membayar jumlah tertentu yang disepakati antara mereka agar tuannya boleh memberikan kepada hamba tersebut kebebasan, kemerdekaan. Tuan boleh memerdekakan hamba jika hamba berjanji untuk membayar kemerdekaannya dengan bekerja dan berusaha untuk mendapatkannya. Bahkan bukan sahaja itu, Islam menggalakkan tuan tadi untuk memberikan bantuan berupa potongan dari bayaran yang disepakati. Dan Allah Subhanahu wa taala menggalakkan orang-orang Islam untuk membantu hamba tadi menunaikan apa yang wajib untuk dia bayarkan kepada tuannya. Bukan sahaja itu, zakat pun layak untuk diberikan kepada hamba yang mahu memerdekakan dirinya sendiri, hamba yang mahu mendapatkan kebebasan tersebut. Sehingga dari situ kita akan tahu bahwa 3 perkara yang menyebabkan hamba tersebut mudah untuk mendapatkan kemerdekaannya adalah, yang pertama, karena Islam menggalakkan kepada tuannya untuk memberikan kemudahan, memberikan potongan dari harga yang disepakati. Kemudian yang kedua, menggalakkan umat Islam yang lain untuk memberikan bantuan. Dan yang ketiga, zakat boleh ditunaikan untuk membebaskan hamba abdi. Ini yang dikupas oleh Imam Ibn Katsir ketika membahas sambungan dari ayat tadi, wa atuhum min malillahi allazi atakum, dan berilah mereka sebahagian daripada harta Allah yang telah dikurniakan kepada kamu.
Para ulama berbeza pandangan tentang maksud harta Allah di sini, tapi kita dah sebutkan bahwa ia tertuju kepada 3 keadaan tadi. Di mana yang pertama adalah maksudnya adalah meringankan sebahagian dari bayaran perjanjian tersebut. Tuan tadi memberikan potongan. Yang kedua, sebagian mengatakan ia merujuk kepada bahagian zakat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk golongan hamba. Artinya, hamba tadi akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan kemerdekaan kerana dia layak untuk mendapatkan bahagian dari harta zakat. Dan yang ketiga, semua orang yang beriman digalakkan untuk memberikan bantuan kepada hamba yang mahu memerdekakan diri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan kita sekarang, orang sudah tidak lagi ada hamba abdi. Tapi keadaan di mana orang tercekik dengan hutang, keadaan orang di mana terbelenggu dengan besarnya hutang yang mesti dia tanggung, keadaan dia tak jauh beza dengan keadaan hamba seperti ini. Maka apa yang kita fahami di dalam ayat ini yang tertuju kepada hamba adalah layak untuk juga kita berikan kepada orang yang tercekik dengan hutang. Maksudnya, satu ketika dia perlukan sesuatu sehingga menyebabkan dia berhutang. Tetapi kemudian keadaan ekonomi dia kerana sebab kemalangan, kerana musibah, kerana bencana, kerana kematian, menyebabkan dia tak mampu untuk membayar hutang-hutang yang dulu mengikut kepada kefahaman dia mudah untuk dia bayar. Dalam keadaan seperti itu, maka keadaan dia tak jauh beza dengan hamba abdi tadi. Sudah menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan bantuan. Yang pertama, orang yang meminjamkan hutang kepadanya sangat digalakkan untuk memberikan potongan. Kemudian dia juga boleh jadi masuk dalam asnaf zakat yang layak untuk mendapatkan bahagian dari harta zakat. Dan yang ketiga, umat Islam yang lain, saudara mara dia, jiran tetangga dia, sahabat-sahabat dia adalah orang-orang yang layak untuk memberikan bantuan kepadanya. Kita masuk kepada bahagian ayat selanjutnya. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Apa yang ada di dalam ayat ini juga menceritakan tentang realiti keadaan pada masa jahiliyah, di mana tuan-tuan pemilik hamba abdi pada masa jahiliyah ada di antara mereka yang memaksa hamba-hamba milik mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram untuk mendapatkan keuntungan. Di antara bentuknya adalah apa yang disebutkan di dalam ayat ini, wala tukrihu, janganlah kamu memaksa fatayatikum, hamba-hamba perempuan kamu, alal bigha, untuk melakukan pelacuran. In aradna tahassuna, jika mereka mahu menjaga kehormatan, kesucian diri mereka sendiri. Litabtagu aradal hayati dunia, kerana kamu hendak mencari keuntungan dunia. Pada zaman jahiliyah, sebagian orang memaksa hamba perempuan mereka untuk berzina, untuk mendapatkan bayaran keuntungan, dan Islam melarang perbuatan tersebut. Artinya, perzinahan adalah perbuatan yang haram. Memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan zina adalah perkara yang haram. Dan mengambil keuntungan dari perbuatan zina adalah perkara yang haram. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Dia adalah dosa yang bertindih. Sebahagian dosa lebih besar dibandingkan dengan sebahagian dosa yang lain. Adakah perkara ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW? Perkara ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana ada golongan orang munafik melakukan perbuatan yang dahulu
biasa dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay ibnu Salul, pemimpin kepada golongan orang-orang munafik di Madinah. Dia memaksa hamba-hambanya untuk berzina untuk mendapatkan keuntungan. Perkara seperti ini dalam dunia moden juga kita jumpai. Ada orang yang mengambil keuntungan dari perbuatan zina. Ada pemerdagangan orang. Ada orang yang mengambil pekerja asing perempuan untuk bekerja di bidang pelacuran dan mendapatkan keuntungan. Sebesar apapun, sedikit ke besar keuntungan tersebut, ia adalah harta yang haram. Ia adalah sesuatu yang didapatkan dengan jalan yang haram. Dan keharamannya akan lebih besar lagi jika perbuatan tersebut terjadi karena penipuan atau pemaksaan. Perempuan-perempuan tadi didatangkan dengan janji untuk dipekerjakan pada perkara-perkara yang baik, tapi ternyata dibawa kepada bentuk-bentuk yang haram. Penipuan menyebabkan harta yang didapatkan oleh orang-orang yang menipu tersebut lebih haram dibandingkan dengan setakat mengambil keuntungan dari perbuatan zina. Terlebih lagi, sampai ada paksaan, ada ugutan, ia akan lebih besar lagi dosa dan keharamannya. Bagaimana pula jika perkara tersebut terjadi kepada saudara kita, orang yang beriman, dipaksa, diugut, sehingga terjatuh kepada perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim." Dan sesiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah setelah mereka dipaksa, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, orang yang memaksa tadi, dia akan menanggung dosanya. Adapun orang yang dipaksa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir, Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba perempuan tersebut yang dipaksa dan dosa ditanggung oleh orang yang memaksa mereka. Dosa ditanggung oleh orang yang memaksa mereka jika perbuatan itu dilakukan dengan suka hati, dengan kerelaan, maknanya bukan dipaksa. Jika ada kerelaan, jika tiada paksaan, maka semua mendapatkan bahagian dari dosa-dosa mereka masing-masing. Kemudian pada ayat yang terakhir, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum hakam tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَلَقَدْ, dan sungguh telah, anzalna, kami turunkan, ilaikum, kepada kamu semua, ayatin, ayat-ayat, mubayyinat, yang jelas dan memberikan kejelasan, wa mathalan, dan perumpamaan dan contoh, minal ladzina khalau, dari orang-orang yang khalau, telah berlalu, min qablikum, sebelum kamu, wa mau'izatan, dan pengajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tadi adalah ayat-ayat yang jelas. Allah Subhanahu wa taala perintahkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keseronokannya, kebanggaannya akan kejayaannya mendapatkan umat yang banyak. Sebab itulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hidup berkeluarga. Tidak memilih untuk hidup seorang diri, kecuali ada sebab yang menyebabkan dia tidak mampu untuk hidup, untuk berkahwin. Kemudian juga disebutkan tentang pengajaran yang kita ambil dari
orang terdahulu. Orang jahiliyah suka memaksa hamba abdi mereka untuk berzina, untuk melacur, untuk mendapatkan keuntungan. Tentunya kita tidak berperangai, kita tidak bersikap, kita tidak berakhlak seperti orang-orang jahiliyah. Kita mengambil pengajaran dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu, sebab kita adalah orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya Al-Quran mengandungi ayat-ayat yang terang, kisah umat terdahulu dan apa yang menimpa mereka kerana mereka telah menyalahi perintah Allah, serta peringatan yang menegah dari perbuatan-perbuatan dosa dan perkara-perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di akhir Imam Ibnu Katsir sampaikan kepada kita apa yang pernah dikatakan oleh sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkaitan tentang Al-Quran, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata tentang Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat hukum di antara kamu. Pada ayat yang tadi kita baca sahaja, ada hukum berkaitan dengan perkahwinan. Ada berita tentang orang sebelum kamu. Ada perangai orang-orang jahiliyah. Dan kabar tentang apa yang akan datang selepas kamu. Artinya janji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kecukupan, dan juga Al-Quran dalam surah-surah yang lain banyak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Dan ia adalah pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Apa yang dibawa oleh Al-Quran, ditegaskan oleh Al-Quran, itulah kebenaran. Apa yang bersalahan dengan Al-Quran, itulah kebatilan. Al-Quran bukan senda gurau. Sesiapa yang meninggalkan Al-Quran dengan sombong, Allah akan membinasakannya. Siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, dia mesti mendapatkan kesesatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dari apa yang tadi kita kupas, dari apa yang tadi kita pelajari, dah banyak pengajaran yang tadi kita sebutkan. Selain dari apa yang tadi kita dah kupas, di antara pengajaran penting adalah yang pertama, perkahwinan membuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kecukupan dengan limpah kurnia-Nya. Dengan syarat kita berkahwin memang dengan niat yang betul. An-nakihu yuridul afaf. Orang yang berkahwin yang mahu memelihara kehormatan. Kehormatan diri dengan menjaga ahli keluarganya, memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, menjaga agama mereka, memelihara solat dan ibadah mereka. Itulah an-nakih yuridul afaf. Dia mahu menjaga kehormatan. Jika setakat berkahwin hanya untuk mencari kesenangan, tentunya ia bukan satu jalan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tadi. Yang kedua, kita wajib menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk membantu orang lain. Dalam konteks ayat tadi, misalnya memberikan bantuan kepada hamba-hamba abdi yang mahu memerdekakan diri mereka sendiri. Ketika perkara tersebut sudah tidak dijumpai di dalam realiti kehidupan kita, maka sudah tentu memberikan bantuan kepada orang lain, terutama dalam perkara kebaikan, adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tanda ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya boleh kongsikan, ini yang boleh saya sampaikan dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Okey, tak ada soalan. Semoga apa yang kita pelajari, semoga apa yang kita bahas ada kebaikan, ada faedah, ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa Ustaz? Kan Terima jazakumullah kasih khairan. Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Fan.